المفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين ومؤلف هذا الكتاب شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانا وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم, kami mohon limpah-Kurnia-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang beri manfaat kepada kami. Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami laksanakan. Kami amalkan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui ya Allah. Dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah, turunkanlah sakinah dalam majlis kami ini, iaitu ketenangan jiwa kami. Bukakan minda kami, lapangkan dada kami, terangkanlah hati kami, serta mudahkan kami memahami apa yang kami pelajari ya Allah. Semoga ia menjadi ilmu yang yakin sebagai panduan dan bekalan hidup kami di muka bumi ini. Ya Allah, datangkanlah para malaikat yang mengerumuni kami, turunkanlah para malaikat yang mengelilingi kami bertingkat-tingkat hingga ke arasmu, memohonkan keampunan bagi kami yang sedang duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang mulia, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami daripada segala sifat-sifat yang laku, yang keji, yang hina, sifat-sifat mazmumah yang Engkau benci dan Kau murkai ya Allah, iaitu penyakit-penyakit hati yang sudah lama bersadang gelumbu hati kami ini ya Allah. Akhlak-akhlak yang buruk yang masih ada dalam dada kami ini ya Allah, Engkau ungkaikan, bersihkan, sucikan hati dan jiwa kami daripada sifat-sifat yang kotor dan jahat ini ya Allah. Dan Kau ganti dan hiasi diri dan hati kami dengan akhlak budi pekerti yang mulia, sifat-sifat mahmudah yang Engkau puji dan yang Engkau cinta ya Allah, sebagaimana yang kurniakan akhlak yang agung, akhlak yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami dalam melakukan amal-amal saleh dan amal-amal ketaatan. Di samping itu, kasihani kami ya Allah, kasihani kami ya Allah, terutama kami yang sudah tua ini ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan semua bentuk maksiat selama-lamanya ya Allah. Sepanjang sakit-baki hidup yang Kau pinjamkan untuk kami lalui, kami tempuhi di dunia nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami dalam ibadah kami atau apa saja pekerjaan yang kami buat, supaya niat kami itu Kau jadikan ikhlas liwajhillah, semata-mata kerana-Mu dan untuk-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, hidup kami, mati kami, dunia kami, akhirat kami sentiasa dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami sekalian sentiasa mendapat pertolongan, rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya kasihi, iaitu pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Batu Pengendam ini. Mudah-mudahan semua penduduk ini dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu juga kepada pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Noja. Itu juga pemimpin-pemimpin setempat yang lebih wabil khusus, yang utamanya kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Ta'ala saya dapat bertemu dengan tuan-tuan, ni berkumpulan orang salih dan salihat
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang saleh dan perempuan ini orang yang salihat. Yang mana kedatangan kita ini kita dengan rahmat Allah. Allah nakkan kita dapat kebaikan. Allah nakkan kita dapat faham tentang agama ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Siapa yang orang tu Allah nak jadikan orang yang baik, khairan yufaqihu fid din, Allah bagikan dia kefahaman agama. Nak faham agama mesti menuntut ilmu, dan ilmu inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku didatangkan, dibangkitkan sebagai seorang rasul ialah untuk mengajar. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang sentiasa atau mencintai majlis ilmu, cinta kepada orang alim. Mudah-mudahan kita bersama dengan orang yang kita cintai. Lebih-lebih lagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti baginda sabda, al-mar'u ma'a man ahabbahu. Al-mar'u man ahabbahu. Satu orang tu dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ibu-ibu mukminah sekalian, marilah sama-sama ni mudah-mudahan wanita salihah. Yang Nabi kata, Nabi cinta ibu. Orang perempuan yang salihah ni, sebab kita dalam hidup kita kena usaha yang orang laki-laki jadi orang yang salih, orang perempuan jadi salihah. Sebab firman Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu kepada Tuhannya, bertemu dengan penciptanya, khalik dia, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Dalam dunia ni banyak benda yang kita boleh buat. Allah bentangkan nak jadi amal salih. Amal salih tuan-tuan dekat dengan kita ni macam tali sepatu. Kalau kita ikat sepatu, tali sepatu dekat tak? Amal salih yang Allah bagi peluang kita untuk cari masa hidup ni, amal salih dekatnya sama saya tu seperti dekat tali sepatu kita. Jauh ke? Cuma kita tuan-tuan ni, kenapa tuan-tuan? Kenapa kita dah belajar, kita dah dengar, tapi kita nak buat amal salih, nak taat dengan Allah Taala susah. Kenapa susah? Sebab kita ada nafsu dan syaitan. Itu yang halang kita. Susah nak buat. Sebenarnya tak susah. Semayang susah ke? Senyum susah? InsyaAllah tak susah. Tapi oleh kerana syaitan dan bernafsu ada pada kita, dan kita tak pernah nak berperang dengan dia, tak pernah nak bergaduh dengan dia. Ada pernah bergaduh dengan syaitan, dengan nafsu ada? Mana ada? Selalu kita surrender je. Sebelum melawan dah boleh dah angkat bendera putih. Betul? Mujahadatun nafsu. Sebab wali-wali Allah, wali-wali Allah dia dah jalani cara-cara untuk melawan nafsu dan syaitan. Itu sebab bagi mereka mudah untuk buat amal-amal salih, sembahyang malam, apa kebaikan dia buat. Dan mereka ni berbahagia tuan-tuan, berbahagia bila buat baik, bahagia, dan bila dapat meninggalkan maksiat mereka rasa bahagia. Saya tuan-tuan puan apa dia? Allah, nak buat amal kebaikan boleh susah. Kalau nak buat maksiat macam ni, seronok seronok ke benci ke? Saya seronok lagi. Masya-Allah. Sebab apa? Masya-Allah. Kita belum pernah berjuang berlawan dengan hawa nafsu dan syaitan. Ibu-ibu mukminah sekalian, nak ibu-ibu yang salih, wanita yang salihah, ini Nabi cinta tuan-tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan aku tentang dunia kamu 3. Nabi cinta dunia ni, suka ni sekarang 3 je, lain tak ada. Pertama apa dia? Semayang. Qurrat aini fi salat. Sejuk hatiku, tenang bila semayang. Allahu akbar, tenang jiwa dia. Yang kedua, minyak wangi. Minyak wangi itu sebab tuan-tuan, kita sunat ni bila ada bagi kita minyak wangi, kita sunat kita ambil.
Ini kecintaan Rasulullah. Yang ketiga, wanita salihah. Wanita salihah. Jadi jadi kalau ibu-ibu, kita kena upgradekan diri kita untuk menjadi wanita salihah. Kalau dah jadi suami orang, kena jadi boleh isteri salihah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tuan-tuan, marilah sama kita muhasabah diri kita bahawa kita ini hidup sekali, tuan-tuan, hidupnya sekali ni tempoh ujian kita pulanglah. Untuk umat Nabi Muhammad tak lama. Antara 60 tahun, 70 tahun Kalau lebih sikit. Itu tempoh ujian kita. Yang kita kena jaga, yang kita kena fikir banyak, muhasabah. Kalau tuan-tuan, kita cuba bayangkan natijah dia, apa yang kita buat dalam dunia ni, kalau kita berjaya taat dengan Allah Ta'ala, kita akan hidup bahagia selama-lamanya dalam kubur, bangkit di padang mahsyar 50,000 tahun 50,000 tahun dalam padang mahsyar. Maka lepas 50 tahun 50,000 tahun baru yang ke syurga, ke neraka. Cuma kita nak taat dengan Allah Ta'ala. Kalau umur kita 63 tahun, 63 tahun. Yang umur 70 tahun. Itu sebab tuan-tuan, umat zaman dulu, bila dia tahu umur umat akhir zaman, umur kita ni 60-70 tahun, maka mereka kata, kalau aku hidup zaman tu, nescaya 67 tahun tu, aku duduk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak buat kerja lain. Masya-Allah. Orang yang berbahagia, tuan, satu orang berbahagia apabila jasad dia masuk ke bumi, dia aman daripada ketakutan, aman daripada azab, dan sedang menanti mengalir pahala-pahala masuk dalam kubur dia. Ini orang bahagia. Siapa orang bahagia? Bila masuk bawah tanah, aman daripada azab dan sedang menanti. Orang dalam kubur, tuan, dapat nikmat. Amal jariah dia, doa-doa anak yang saleh. Ini orang berbahagia. Nak dapat diri macam mana? Bila masuk kubur, aman daripada azab, menanti pahala-pahala mengalir dia. Waktu kita hidup ini. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, marilah sama-sama kita gunakan umur yang tak berapa lama, saki-baki hidup yang singkat aja, kita gunakan untuk banyak kita muhasabah diri kita, dan kita buat amal-amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya patut ambil cuma mata. Imam pula ambil, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Sampai mana itu lagi? Muka surat 404 Habis belum? Sampai nombor apa? Siapa yang ada kitab? Nombor 2. Baik. Saya bacakan yang mana bulan lepas. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Sesungguhnya dalam sembahyang itu mengandungi 12,000 macam dan dihimpun semuanya dalam 12 macam. Kerana itu bila akan sembahyang harus memperhatikan 12 macam itu untuk kesempurnaan sembahyangnya. 6 macam sebelum memulai sembahyang dan 6 lagi ketika dalam sembahyang. Jadi banyak tuntutan 12,000 tuan-tuan ni. Kita kena perhatikan, perincikan. Cuma diringkaskan dalam 12 sebab ini ibadah kita, pertemuan kita, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, ketika dia sembahyang, itu artinya dia menghadap kepada Allah, dia berbicara dengan Allah, dia menceritakan tentang dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita jaga sembahyang kita supaya sembahyang kita sempurna. Yang pertama kita dah bincang dulu ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu sebelum sembahyang, kena ada ilmu pengetahuan. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sedikit dengan ilmu lebih baik daripada amal banyak tanpa ilmu. Kena ada ilmu tentang sembahyang. Dalam hal ini kena belajar bab sembahyang. Banyak tuan-tuan ni bermula daripada bersuci. Nak bersuci kena kenal air, bersuci, bab istinja, bab hadas besar, hadas kecil, dan kita kena jaga tentang kebersihan. Sebab sebelum nak sembahyang kena kunci sembahyang dia. Kunci dia sebelum sembahyang kuncinya ialah wuduk. Kunci wuduk ialah bab taharah. Jadi kita kena ada ilmu. Dalam hadis yang lain mengatakan orang yang beramal tanpa dengan ilmu lebih banyak salah daripada yang benar. Ya, benar. Yang kedua berwuduk. Pertama ilmu, yang kedua kita kena perhatikan wuduk. Apa saja dalam dunia ni kita mula dengan ilmu. Kemudian nak sembahyang kena dengan berwuduk kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bituhur. Maksudnya bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sembahyang kecuali dengan berwuduk, dengan suci. Bituhur dengan bersuci, maksudnya bersuci daripada hadas besar, hadas kecil, bab najis. Bila tuhur ni maknanya taharah, bab taharah. Kita nak sembahyang kena taharah. Pertama kena bersihkan. Kita tahu tentang hadas besar, hadas kecil, kena bersihkan. Cara untuk hilangkan hadas kecil dengan berwuduk. Cara berwuduk pun kita kena ikut tertib. Sebab kalau nak ikut bab berwuduk aja boleh. Dah berapa? Ni 12,000 Masya-Allah. Diringkaskan jadi 12. Kena cek bab berwuduk. Kemudian kena apa ni? Kemudian hadas besar, cara nak hilangkan hadas besar boleh. Hadas besar. Nak hilangkan hadas besar macam mana? Mandi wajib Ada mandi wajib. Masya-Allah. Tuan-tuan ada tak tahu tuan-tuan? Ada budak pemuda tu orang kampung dulu tinggal Singapura, balik kampung umur dah 25, sembahyang masjid kumpul. Jadi saya bila sembahyang Isyak berbual-bual lah, kau ada mandi wajib? Jadi ada. Macam mana mandi wajib? Tiap-tiap hari mandi. Itu mandi apa? Cerita tentang mandi wajib rukun-rukun dia tak tahu, tak sembahyang. Malam tu juga saya dekat kolam masjid Kampung saya mandikan dia, ajarkan dia. Kemudian kita tahu bab najis. Mana ada suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, kemudian suci daripada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat sembahyang. Apa? Itu bab taharah. Baru boleh sembahyang. Dah ada kunci. Dah tuhur, baru boleh sembahyang. Baik. Yang ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sabda baginda sallallahu, pakailah kain bajumu setiap kali kamu pergi ke masjid. Maknanya pergi sembahyang. Khudhu zinatakum, ambil pakaian kamu, ambil perhiasan. Mana ambil? Khudhu, ambil. Zinatakum, perhiasan. Sebab nak pergi masjid kena cantik, kena bersih, tuan-tuan. Terutama sekali pada hari raya. Sebab tuan-tuan, orang alim zaman dulu bila hari raya tuan-tuan, dia lahirkan betul-betul, muliakan hari raya. Dia tunjukkan dengan jubah. Kalau hari biasa je, tapi hari raya masya-Allah dengan serban keras. Tahu serban keras? Kita pakai serban keras dulu masa orang kahwin dia. Tahu tak? Ni zaman dia pakai serban keras. Sanggul lintang dia pakai lagi. Macam nak patah tengkuk je. Betul.
yang serban bulat je. Itu serban keras dengan baju, dengan ni gamis. Lepas gamis Jumah tu yang masuk sarung. Hebat tuan-tuan, Itu dia berhias ketika pergi sembahyang. Dituntut tuan-tuan sabda Nabi SAW, pakaian kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum kulli masjid, pakailah kain bajumu berhias tiap-tiap kali kamu pergi masjid ataupun pergi sembahyang. Kena beradab. Ni ada orang sembahyang, ya Allah tuan-tuan, sembahyang kat rumah tu. Tahu belenging tak? Belenging tu, la ilaha illallah. Awak pergi makan tu pakai macam tu je dah. Kita nak pergi makan warung pun ada pakai belenging macam tu. Ini menghadap Allah Ta'ala. Ni orang lelaki-lelaki dah, bukan perempuan. Kain tutup pusat, tutup lutut, itu je. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak ada adab, tak ada. Sebab kita kena jaga. Yang keempat, menjaga waktu. Kerana firman Allah Ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sembahyang itu terhadap orang-orang beriman. Bagi orang beriman, sembahyang bagi orang beriman sebagai kewajipan yang berwaktu. Waktunya Allah dah terangkan, Allah dah bagi tahu kepada kita, dah tercatat wajib. Sebab Allah atur subuh, sebab Allah nak uji kita kan. Allah nak uji kita dalam bab sembahyang. Padahal tak susah pun. Allah nak uji kita, besarkan sembahyang ke besarkan tidur sembahyang subuh. Orang yang tidur Zuhur tengah cari makan, betul, sedang bisnes, betul tak? Betul. Boleh berhenti tak? Jadi yang kita lafaz Allahu Akbar, bisnes tidur ke besar ke sembahyang besar, kerja besar ke sembahyang besar, sembahyang zuhur. Kemudian waktu petang, asar, waktu kita berehat, betul? Waktu berehat. Kemudian maghrib dengan isyak. Semua Allah atur waktu sebut apa ni? Allah nak uji sama ada kita taat ataupun tidak. Sebenarnya ibu tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kita ni mulia tuan. Bila satu orang sudah mengucap kalimah syahadat, artinya orang itu orang yang mulia. Sebab dia dah dikira orang beriman dan orang Islam. Setakat macam itu saja, dengan keyakinan, walaupun dia tak semayang, minum marak, berjudi, berzina, orang itu kalau dengan rahmat Allah akan masuk syurga ataupun diadab dalam neraka, akhirnya ke syurga. Tetapi setelah mengucap kalimah syahadat, orang itu semayang, berpuasa, bukan semayang wajib, semayang sunat pun dia buat, bukan puasa wajib, puasa sunat buat. Setiap kali dia beribadat, bertambah kemuliaan, bertambah kemuliaan, bertambah kemuliaan, bertambah kemuliaan. Bukan saja zakat, duit dia dermakan, maka bertambah mulia, bertambah mulia. Setiap apa yang kita buat, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada wajib atau sunat, kalau kita buat yang sunat, lagi bertambah mulia, bertambah mulia, bertambah mulia. Orang yang meninggalkan maksiat, bertambah mulia. Sebab tuan-tuan, bila satu orang beriman, bila buat satu maksiat, maka apa? Akan berkurang dia punya kemuliaan. Berkurang dia punya kemuliaan. Faham? Sebab Nabi berdoa waktu pagi dan waktu petang. Ini doa Nabi SAW. Allahumma a'izzana bi ta'atika wa la tudhillana bi ma'siyatik. Ya Allah, kemuliakan aku. Muliakan aku dengan sebab aku taat dengan kau. Wala tudhillana bi ma'siyatik. Jangan kau hinakan aku dengan sebab aku buat maksiat. Maksiat ni sial lah tuan ni. Dalam kitab ni cakap, bukan saya cakap. Maksiat ni sial. Siapa yang buat maksiat, sial akan dekat dengan dia. Masya-Allah. Jadi menjaga waktu. Bagi orang yang menjaga semayang, maka dia datang lebih awal lagi.
Yang kelima, menghadap kiblat kerana firman Allah Taala, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maksudnya, dan di mana kamu berada, kamu hadapkan wajahmu ke arah Kaabah, iaitu Masjidil Haram. Ini Allah perintahkan. Jadi menghadap kiblat. Sebab jadi satu syarat sah semayang ialah apa dia? Menghadap kiblat. Kita kena usaha dapatkan cara menghadap kiblat. Kalau kita masuk hutan pun kita tak boleh sebarang-sebarang. Kita kena ada usaha nak dapatkan kiblat. Contohnya kalau waktu malam tuan-tuan ni, waktu malam, sebab tu orang Arab pandai tuan-tuan ni, dia tak ada, zaman dulu tak ada kompas. Bila jalan waktu malam, dia pandang ke langit. Pandang ke langit, ada satu bintang. Bintang itu menunjukkan arah kiblat. Bintang tu 3 tuan-tuan, 3. Sedikit 1, 2, 3. Bintang, orang kata bintang kiblat. Tapi oleh kerana kita sini tak nampak bintang Masya Allah. Jadi sebab kita penuh dengan awan, jangan nampak bintang Bintang ni berjuta tuan ni. Saya pergi ke Mekah, lagi hebat. Kemboja pun sama tuan. Bintang cantik-cantik, Masya Allah. Ini bintang arah kiblat. Kalau tuan-tuan pergi hutan tak ada kompas, ada cara-cara macam nak mana tengok arah kiblat. Tengok arah pokok dalam hutan banyak pokok, dia banyak apa ni, apa nama, kulat, arah kulat. Arah kulat tu menunjukkan arah kiblat. Jadi orang masuk hutan dia pandai tuan-tuan ni. Zaman sekarang dah senang dah ada kompas. Jadi wajib kita menghadap kiblat. Ini yang kelima. Yang keenam, niat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya firman Allah Taala, sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis Nabi, sungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat, dan dia anggap bagi tiap-tiap orang tu apa yang dia niatkan. Maka kita kena niat. Dalam bab sembahyang kita kena balik kepada cara kita lah. Imam Syafi'i mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Itu pada sembahyang fardu. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ni kita tak bincang kepada mazhab lain tuan-tuan ni. Mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Pada sembahyang Jumaat tambah satu lagi, kena ada satu syarat lagi. Ta'yin nafsah. Saja aku sembahyang qasad. Fardu, ta'arud. Ta'yin Jumaat, ta'yin nafsu, aku jadi makmum. Aku jadi makmum. Allahu Akbar. Jadi kena baliklah kepada kitab Muniyatul Musalli. Kita belajar bab fiqh. Niat. Kalau sembahyang fardu kena 3. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ta'yin itu kena tentukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sembahyang Jumaat, kita kena tentukan. Imam kena tentukan dia jadi imam. Makmum kena tentukan dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saja ke sembahyang fardu Jumaat menjadi imam. Bagi imam lah. Pada makmum, saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikuti imam. Ta'yin nafsah. Nama dia. Itu bab niat sembahyang. Kalau sembahyang sunat kena ada dua. Qasad, kemudian apa dia? Ta'yin. Saja aku sembahyang apa dia? Sunat duha. Tak sebut sunat pun tak apa. Saja aku sembahyang duha. Boleh. Tapi kalau sembahyang qabliyah ba'diyah ada 2. Kita kena tentukan. Kita sembahyang ni qabliyah ke ba'diyah. Saja aku sembahyang sunat. Saja aku sembahyang isya' ba'diyah. Maknanya sembahyang tu kira sunat. Siapa yang sembahyang fardu tak sebut fardu, contohnya lah, sebab kita belajar tuan-tuan. Itu yang siapa yang tak belajar, maka dia sembahyangnya tak sah. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang zuhur. Itu bukan sembahyang zuhur. Itu sembahyang sunat zuhur. Mesti dalam niat dia mesti ada
Niatkan fardu. Saja aku semayang fardu zuhur, baru jadi semayang zuhur. Kalau dia semayang zuhur, dia niat saja aku semayang zuhur, dia bukan semayang zuhur, dia semayang sunat. 30 tahun dia semayang sunat, bukan dia semayang zuhur. Pada semayang sunat mutlak satu je, saja aku semayang. Ni ramai orang jangan buat tuan-tuan. Jangan buat. Selalu semayang sunat macam mana? Sunat hajat, sunat taubat betul. Ada orang tu semayang apa? Semayang kerana Allah. Allahu Akbar, saja aku semayang kerana Allah Ta'ala. Itu nama semayang sunat mutlak. Mutlak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kalau semayang hajat kena ada dua. Dia punya niat saja aku semayang. Kemudian kena ada tentukan hajat ke, duha ke dan sebagainya. Jadi banyak tuan-tuan ni yang kita nak kena perincikan balik. Jadi kita bagi laluan semayang semayang pula azan isyak. Semayang kita azan dulu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bab niat mudah-mudahan ini sebagai sambil lalu je, tapi mudah-mudahan kita perkemaskan lagi tentang niat dalam semayang. Yang ketujuh, takbiratul ihram, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha bitakbir wa tahliluha assalam. Maksudnya semayang ini permulaannya dengan takbiratul ihram, permulaannya takbir dan penyelesaiannya, makna kesudahannya ialah salam. Itu maksud as-salah, pengertian as-salah. Semayang itu artinya beberapa perkataan. Ini ta'rif semayang as-salah, iaitu beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu arti semayang. Jadi tak ada bukan semayang kalau semayang pakai niat je. Ni temberang tuan-tuan. Ni orang muda dah senang-senang. Oh, tak payah semayang pakai niat je. Jadi tak menepati. Itu sebab segala hukum tuan-tuan, wuduk semua dia ada dia punya takrif. Takrif segi bahasa, takrif dari segi apa? Semayang. Takrif semayang dari segi bahasa ialah doa. Doa itu bahasa. Segi istilah syaraknya, beberapa perkataan, ucapan dan perbuatan rokoknya dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Bukan angkat tangan. Takbiratul ihram itu ialah lafaz Allahu Akbar, kena dengar dengan telinga. Ini banyak benda itu sebab kita tak belajar main ni, ikut aja. Orang angkat takbir, kita angkat takbir, tapi tak ada lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar kena dengar dengan telinga dia. Dengan telinga orang tu sendiri. Jangan pula orang dia jadi makmum, dia punya takbiratul ihram lebih kuat daripada imam. Orang semua terkejut. Masya-Allah. Jadi kemudian tuan-tuan, ada kaitan ni yang ketujuh Yang ke-8, berdiri. Kena berdiri wajib pada sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Siapa yang tak boleh uzur, boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring, terlentang, boleh isyarat dengan mata. Berdiri kerana firman Allah Taala, wa qumu lillahi qanitin, tegakkanlah berdiri kerana Allah dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Dan saya nak bagi penjelasan sikit, mudah-mudahan kita berhati-hati. Orang nak baca Fatihah mestilah dalam berdiri. Ketika dia berdiri kena baca Fatihah. Tidak sah kita baca Fatihah tidak berdiri. Macam mana tuan-tuan? Selalunya tuan-tuan ni katakan dia daripada rakaat kedua naik rakaat ketiga rakaat pertama lah daripada sujud dan naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum berdiri betul. Ni dia nak cari, dia tak tahu apa, nak kejar apa pun tak. Wallahu alam. Betul tuan-tuan. Daripada sujud dia berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
belum berdiri betul. Nak baca Fatihah mesti berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah tu satu daripada Fatihah. Tapi dibaca tu belum sempurna berdiri. Macam tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Mana nak begini? Mana nak begini tuan? Mesti komplit. Baca Fatihah tu dalam keadaan berdiri. Juga baca tahiyat akhir waktu duduk tu, sebab rukun dalam sembahyang ada 13, satu daripadanya duduk membaca tahiyat akhir. Baca tengok, buka kitab balik. Rukun yang rukun sembahyang 13. Duduk membaca tahiyat akhir. Ada orang tu nak tahiyat akhir, dia sujud. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Biarlah duduk betul-betul pada tahiyat akhir baru boleh tahiyat. Itu sebab tuan-tuan, Nabi Allah jamin innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sembahyang yang kita bina ni, yang kita buat, sembahyang tu akan jadi apa dia? Pendinding daripada orang yang sembahyang tadi buat maksiat dan perkara-perkara kejahatan. Tapi ramai orang masih lagi sembahyang, wow, tahajud hebat, tapi masih lagi boleh buat maksiat. Sebab pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, yang ayat Quran mengatakan bahawa sembahyang ni tegah daripada orang tu buat maksiat dan kejahatan. Ya Rasulullah, bagaimana satu orang tu sembahyang tapi masih lagi buat maksiat kejahatan? Nabi jawab boleh. Mereka tu belum benar sembahyang. Baru berlakon ni je. Baru berlakon. Masya Allah. Hebat tuan-tuan ni. Jadi benda yang asas tentang sembahyang ni pun kita kena ambil perhatian. Kena betul-betul. Berdiri kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah berdiri kerana Allah dengan khusyuk. Yang kesembilan, membaca Fatihah kerana firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah seringanmu dari Al-Quran. Jadi dalam mazhab kita, begitu juga mazhab yang lain, Fatihah itu wajib. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah dalam sembahyang. Jadi yang pentingnya bacaan tu kena kita talaqi dengan, walaupun yang baca Quran ni ayat lain tak kita tak faham, tapi dalam Fatihah kita kena perfect. Dengan cara apa dia? Kita bertalaqi dengan guru, ustaz. Biarpun anak kita, cucu kita suruh dengar. Suruh dia cek, ni Datuk nak baca ni Fatihah betul ke tak betul, masya-Allah. Zaman sekarang tak ada masalah tuan-tuan. Boleh kita tengok dalam viral macam-macam imam ada. Kita cek bacaan Fatihah kita. Allah tuan-tuan ni. Nak buat macam mana? Sekarang kadang tuan-tuan minta maaf lah, bukan sini saja. Bukan sini tapi tempat lain lah. Imam ni tuan-tuan bukan nak jadi imam. Dah terpaksa jadi imam. Dah tak ada orang lagi imam betul. Masya-Allah. Ada imam saya tegur tuan-tuan, dia baca Fatihah okeylah. Itu subuh hari Jumaat baca surah Sajadah. Allah. Yang panjang dia pendek, yang pendek dia panjang. La ilaha illallah. Dah tegur. Masih lagi. Macam mana? Sebab image tuan-tuan ni, minta maaf. Kalau orang luar datang macam mana? Dalam kampung ni tak ada orang alim ke yang nak tegur ni? Minta maaf itu sebab imam-imam minta maaf kena ada inisiatif. Sebab nak jaga nama baik orang kampung, masya-Allah. Allahu Akbar. Bukan susah sangat. Saya tadi dekat Alai tuan-tuan ni ada satu penceramah. Dia ni daripada Majlis Jabatan Agama Islam. Dia ceritalah, ya Allah, tapi betul ikhlas cerita. Dia hantam habis-habis tentang perkara syarak ni. Tahu? Tentang perkara syarak. La ilaha illallah.
bagus Ustaz tu. Dia clear dia bagi. Memang kena. Sebab dia memang jaga bahagian masjid. Dia tahu tuan. Tentang bergaya syarak ni mudah-mudahan di sini tak berlaku. Daripada zaman dulu tuan, Bilal dengan imam kejar penyapu. Macam mana jadi contoh teladan anak buah ahli karya bergaduh. Kejar dengan penyapu, Bilal dengan imam macam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar. Jadi bacaan Fatihah kena betul tuan-tuan. Yang kedua rukuk kerana firman Allah Taala warka'u warka'u. Ini rukuk. Rukuk itu kita berdiri, kita bongkokkan badan kita dan dua tapak tangan kita mencecah lutut. Jadi kalau kita baca bab fiqh semua dia berikan takrif apa maksud rukuk, apa arti takrif i'tidal. Jadi kita kena ikut takrif tadi, iaitu kita bongkokkan badan kita untuk apa ni, dan dua tapak tangan kita mencapai lutut. Sujud pula dia punya bahasa bagus tuan-tuan. Sujud apa dia? Kita bersenongging. Tahu senongging? Dia punya bahasa tu, bahasa lama bersenongging. Mana sujud tu? Tongging lah. Tongging, bersenongging kata. Baik, sujud kerana firman Allah Taala wasjudu, maka sujudlah. Sujud kena dengan 7 anggota. Kena baik. Bab sujud kena betul-betul tuan-tuan kena dengan 7 anggota. Kemudian kena tekan dahi kita ni, kena jangan touching aja. Ada orang touching, tahu touching. Ni betul, tapi dia punya letakkan dia punya dahi tu touching aja. Dia kena tuan, kalau kita letak kapas tu sejat. Kita sujud atas kapas tu jadi sejat. Kalau kita touching aja tak ada, masya-Allah. Kena dengan 7 anggota. Masalah. Di atas ni kadang-kadang saya jadi imam ni, Allah, saya jadi kurang khusyuk ini orang jadi imam kena jaga. Imam tak boleh sujud di atas yang dia tanggung. Kalau dia bergerak, benda tu bergerak. Baik, ini wire. Allahu Akbar. Saya sujud atas wire. Bila saya bangkit, Allahu Akbar. Bergerak tak? Tak boleh. Kita sujud, kita tanggung satu benda dan kita sujud atas benda tu. Kalau kita bergerak, dia bergerak, maka hukumnya tidak sah sujud kita. Jadi banyak yang macam ni. Saya apa dia? Kerja dia apa dia? Bila nak sujud apa? Gila-gila. Jadi kurang khusyuk, tak ada khusyuk. Masya-Allah. Yang mudah-mudahan ni tak ada. Bagi orang perempuan jangan sujud atas telekung. Telekung dia lebar duduk terbentang depan dia. Kemudian dia sujud atas telekung, maka sujudnya tidak sah. Bila tidak sah sujud, tidak sah sembahyang dia. Kemudian punggung kena tinggi daripada kepala. Ada orang tu dia pelik. Sama je. Tidur. Punggung kena tinggi daripada kepala. Ada orang ni. Punggung kita lebih
Sikit lagi tuan ni. Yang ke-12 duduk. Duduk kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'al rajulu, susah nak baca Arab dalam tulisan Rumi. Jika kamu bangun dari sujud dan duduk tasyahud, maka telah selesai untuk kesempurnaannya, kerana Allah berfirman, fa'budullaha mukhlisina lahuddin, sembahlah Allah dengan ikhlas, sebab agama itu hak Allah sendiri. Jadi walaupun ibadah kita dah sempurna, kita sempurnakan dengan rukun dan syaratnya, dengan khusyuknya, tapi yang satu lagi, yang pentingnya ialah keikhlasan. Dalam sembahyang kena ikhlas, dalam puasa kena ikhlas. Jadi ini nak kena usahakan supaya kita ikhlas dalam ibadah kita. Walaupun cukup syarat dia, cukup bagus Fatihahnya, ayat dia betul, tapi kalau tak ada ikhlas pun Allah tak terima ibadah dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang lain yang kita kena perhatikan, mudah-mudahan tuan-tuan Allah terima ibadah kita, dan kita kena banyak lagi mengaji. Itu sebab ada orang tuan, bila kita buka kita ada guru fiqh datang mengajar bab wudu, bab air. Apa dia kata? Balik bab wudu, balik bab air. Ya Allah tuan-tuan. Ini tuan-tuan, walaupun basic biasa dengar, tapi kalau kita sempurna, sebab sempurnanya sembahyang dengan sempurna wudu. Sempurna wudu dengan sempurnanya apa dia? Bersuci. Nak bersuci mesti kenal air. Ini ya Allah, dia komen balik bab air, balik bab air. Masya-Allah. Sekian, mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT, dan kita seperti biasa sudahi dengan salawat dan doa penutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi, وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا، لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.